Oke. Hari ini Miss mau terangkan tentang bab 3, pengangkutan. Pengangkutan maksudnya dalam badan kita lah. Oke. Yang ini semua kamu boleh baca sendiri. Oke. Ini ialah info yang macam menarik lah juga, boleh baca juga lah sendiri. Tidak mau terangkan, nanti habis kota kamu. Oke. So dalam sini dia bandingkan sistem pengangkutan dalam organisma ringkas dengan organisma kompleks. Ringkas maksud dia organisma unisel lah. Satu sel saja, dia hidup sebagai satu sel sahaja. Dia tiada sel, tisu, organ apa semua. Dia sel sahaja. So macam mana sistem pengangkutan dalam organisma unisel? Okey, dia guna oksigen dan nutrien masuk terus ke dalam sel secara resapan melalui membran sel. Maksudnya masuk sajalah dari sini. Tidak perlu ada jantung, ada paru apa semua. So dalam sistem pengangkutan dalam organisma yang kompleks macam kita, ada sel, tisu, organ, sistem apa semua tu. Okey, kita ada sistem pengangkutan yang khusus. Maksudnya yang special lah, yang khas. Dalam manusia, sistem pengangkutan terdiri daripada jantung dan salur darah lah. Okey, sistem pengangkutan terdiri daripada jantung dan salur darah sahaja. Dalam tumbuh-tumbuhan, okey, dia terdiri daripada phloem, xylem. Okey, ini mengangkut makanan, phloem mengangkut makanan, xylem mengangkut air. Okey, next. Ini sudah salin hari tu dalam buku nota. So baca sendirilah, tidak perlu terangkan. Okey, yang Miss mau terangkan ialah sini. Sistem peredaran darah dalam haiwan vertebrata. Kita ada 5 kumpulan vertebrata: reptilia, ikan, mamalia, burung, dan amfibia. So apa perbezaan dia? Di sini ada lukisan. Miss tiada minta kamu lukis, tapi saya mau terangkan sajalah apa beza dia. So sini kalau kamu tengok gambar, beza ini dengan ini. Ini ialah dalam ikan. Dia punya sistem peredaran darah dalam ikan. Dia punya jantung macam ni saja, ringkas saja, satu ventricle, satu atrium. Lepas tu satu kali jalan lah. Pusing begini sahaja. Maksud dia darah tu dia lalu satu kali saja di jantung. Sebab pertukaran gas berlaku di insang. Okey. So darah tu di sini dia ambil oksigen, dia pergi badan. So dia pergi badan sini, limpas jantung, dia pump lah pergi insang supaya dia boleh tukar-tukar gas. Pertukaran gas boleh berlaku di insang. Next, beza dari sini sudah ketara. Okey. Sini ada satu jantung, lepas tu dia lebih kompleks sikit. Ini adalah dalam badan amfibia. Amfibia, dia punya jantung, dia ada atrium, bahagian atas jantung ni nama dia atrium. Ventricle dia ada satu sahaja. Satu sahaja ventricle di bawah bermaksud, okey, bila daripada badan kita punya darah masuk sini, pump, dia keluar, dia boleh pergi dua laluan. Sama ada dia pergi kapilari di peparu dan kulit, ataupun dia terus pergi badan lah. Okay. Kenapa dia pergi di sini beza dia kapilari peparu dan kulit? Sebab amfibia boleh melakukan pertukaran gas melalui kulit lembab dan peparu. Jadi ada dua. So daripada jantung ni pump, dia ada dua jalan terus sebab dia kongsi satu ventricle sahaja. Okay. Dia jalan. Kalau dia pergi di kapilari peparu dan kulit, dia akan buat pertukaran gas lah. Dia ambil oksigen, dia buang karbon dioksida. Kalau dia pergi badan tu, maksudnya yang bawa oksigen tu, dia akan pergi sini lah. Buat pertukaran gas di sini, dia akan melepaskan oksigen dan dia mengambil karbon dioksida. Balik sini, pump, pergi sini. Okay. Buat pertukaran gas, lepas tu balik. So, beza dia dengan yang seterusnya, reptilia, sini. Beza dia dengan yang tadi. Kalau kita tengok jantung ini ada atrium, ventricle, ada satu juga tapi dia ada belah tengah-tengah ni. Sikit, separuh. Dia tidak tutup semuanya. Okey, dia terbelah. Bermaksud dia ada dua atrium dan satu ventricle, tapi ventricle dipisahkan. Okey, walaupun tidak sepenuhnya lah. Jadi dia punya peredaran, kamu boleh tengok anak panah dia daripada badan naik sini. Okey. Naik pergi sini di atrium, lepas tu pump pergi kapilari peparu. Kalau amfibia tadi ada kulit.
Tapi reptilia dia hanya pergi kapilari peparu sebab reptilia tidak boleh bernafas melalui kulit. So, kapilari peparu di sini, bila yang tiada oksigen, pump pergi sini, dia akan buat pertukaran gas yang kita belajar tu di alveolus. Okay, dia ambil oksigen, dia buang karbon dioksida. Jadi, yang ada oksigen masuk sini, okay, so dia pump keluar. Dia masuk dari sini, dia pump keluar, pergi badan. And then, dia akan buang oksigen yang dia bawa tu, dia ambil karbon dioksida, dia masuk balik pergi sini, dia pump keluar. Pergi sini, buat pertukaran gas, masuk balik di jantung. Mesti putar-putar begitulah, okay? Beza dia dengan sebelah ni, ini ialah untuk kumpulan mamalia dan burung. Apa beza reptilia dengan mamalia dan burung? Kita tengok dia punya aliran semua sama. Kapilari peparu, kapilari peparu. Kapilari badan, badan. So, ada ventricle, ada atrium, okay? Beza dia ialah atrium ada 2, ventricle ada 1, tapi dipisahkan. Ini dia pisahkan sepenuhnya. Kamu tengok lukisan dia sini, sepenuhnya dipisahkan. Ada 2 atrium dan 2 ventricle. Okay? Dia dipisahkan sepenuhnya, jadi dia punya peredaran darah tu sama saja macam yang diterangkan tadi daripada badan. Okay? Masuk, dia bawa darah yang tidak beroksigen masuk sini. Okay? Dia pump pergi ke peparu, pertukaran gas berlaku di peparu yang jaring-jaring yang tutup alveolus tu kan. Berlaku pertukaran gas, so yang ada oksigen tu masuk sini, masuk pergi jantung sebelah kiri. Lepas tu dia akan pump keluar pergi badan. So di sini pun berlaku pertukaran gas, dia lepaskan oksigen yang dia bawa, dia ambil karbon dioksida, dia balik pergi jantung, pump pergi peparu, masuk balik jantung, keluar pergi badan. Okay, itu beza dia. And then kita tengok sistem peredaran darah dalam manusia. Okay, dia melibatkan peredaran darah yang dipump oleh satu organ yang dikenali sebagai jantung ke seluruh badan dan salur darah yang khusus iaitu arteri, kapilari dan vena. So dalam badan kita ada 3 jenis salur darah yang utama. Okay, yang pertama arteri warna merah ni. Dalam ni dia kasih warna merah lah. Okay, yang vena ni yang warna gelap. Okay, yang seluruh badan warna gelap tu vena. Nanti kita tengok apa beza arteri dengan vena. Lepas tu kapilari itu berada di alveolus yang mengelilingi alveolus, itu kapilari darah. Okay. Next ini kalau kamu ada kota lagi pergi download dia punya apps, kamu boleh tengok dia dalam bentuk 3D ya gambar ni. Okay. Okay, ini struktur dan fungsi jantung. Tengok. Okay. Jantung manusia mempunyai 4 ruang. Macam yang tadi diterangkan kan. Beza kita dengan haiwan-haiwan lain ialah jantung kita mempunyai 4 ruang, iaitu 2 atrium dan 2 ventricle. Kita anggap dia macam bilik lah, satu rumah kan. Rumah bahagian atas ini, bahagian ini kita namakan sebagai atrium. Rumah yang di bawah ni kita namakan sebagai ventricle. Okey, jadi ini atrium kanan. Kalau kamu tengok macam ni, di sini kan sebelah kiri, sini kan sebelah kanan. Jadi bermaksud gambar ni kamu perlu terbalikkan dia macam tu, letak di badan kamu, itu barulah jantung. Ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Jangan salah. So sebelah kanan, bilik atas nama dia atrium kanan. Okey. Bilik sebelah kanan di bawah nama dia ventricle kanan. Okay. Bilik sebelah atas bahagian kiri nama dia atrium kiri. Bilik bawah sebelah kiri nama dia ventricle kiri. Okay. Lepas itu struktur yang perlu kamu hafal lagi ialah semualah yang ada dalam sini perlu hafal. Vena cava superior yang dari atas ni. Yang masuk dia jantung kanan. Okay. Nama dia vena cava superior yang atas. Vena cava inferior sebelah bawah. Okay. So, masuk sini kan. Keluar sini. Yang biru ni, nama dia arteri pulmonari. Okay. Kalau keluar dari sini, bagaimana rasa-rasa? Okay. Jawab dalam hati dalam 3 saat. 1,
2, 3. Oke, jawaban dia pergi peparu. Pergi peparu buat pertukaran gas. Masuk sini. Sini. Masuk sini balik. Nama dia vena pulmonari. Tiada lagi superior inferior. Yang penting masuk sebelah kiri jantung, nama dia vena pulmonari. So masuk sini, dia akan masuk, dia akan keluar sini. Keluar daripada yang besar 3 utama ni, nama dia aorta. Aorta. Okay. So ada injap yang perlu kamu hafal, nama dia injap. Bilik atas dengan bilik bawah, injap nama dia. Sebelah kanan nama dia injap tricuspid. Okay. Sebelah kiri, bilik atas dengan bawah, dia punya nama injap bicuspid. Okay. Keluar daripada jantung, tidak kiri ke kanan, nama dia injap sabit. Okay. Kiri kanan, yang penting dia keluar daripada jantung, nama dia injap sabit. Okay. Bahagian tengah yang membahagi jantung kepada kiri dan kanan, nama dia septum. Okay. And then anak panah ni, yang Miss suruh kamu lukiskan, wajib ada anak panah dalam nota kamu. Ada dia membawa maksud, warna merah. Anak panah berwarna merah maksudnya itu adalah darah beroksigen. Warna biru putus-putus itu adalah darah terdioksigen. Terdioksigen maksudnya darah yang tidak ada oksigen. So yang sebelah kiri, sebelah kanan jantung adalah darah tidak beroksigen lah. Masuk sini. Keluar pergi peparu. Dia sudah ambil oksigen. Okay, baru dia masuk balik di sini. So anak panah merah adalah darah beroksigen di sebelah kiri. Jadi hafal dalam otak, sebelah kanan ialah darah terdioksigen, sebelah kiri darah beroksigen. Jadi sini sambung pergi mana rasa-rasa aorta ni? Aorta sambung pergi seluruh badan. Okey, untuk lukisan ni, Miss tidak gunakan lukisan ni lah. Dia sama je dengan di atas. Cuma di sini vena cava dia tidak tunjukkan superior ke inferior. Jadi nanti kamu keliru lagi. Kita guna semula lukisan jantung yang di atas ni. Okay. So daripada badan dia sambung. Ini adalah salur darah yang sambung kepada badan kita, seluruh badan. Sebab dia membawa darah tidak beroksigen. Okay. Daripada vena cava superior dan vena cava inferior datang masuk darah yang terdioksigen. Maksudnya dia tidak membawa oksigen. So masuk dalam ni, masuk ke dalam atrium kanan dulu. Masuk dalam atrium kanan. Bila di atas ini mengecut maksudnya mengecut begitu. Di atas ni mengecut, so darah pergi mana? Darah secara otomatik akan dipam masuk ke dalam ventricle kanan. Okay. So bila dia pam masuk itu, injap tricuspid ini akan terbuka lah. Sebab kamu bayangkan kalau kamu picit bahagian atas ni, darah masuk, injap tricuspid ni buka lah kan? Okay. So bila injap ini terbuka, darah masuk ke dalam sini. Bila darah sudah masuk ke dalam sini, injap ini auto tutup. Auto tutup supaya di bawah ni, bila di bawah ni mau mengecut, darah tu akan ke sini. Okay, saya ulang. Injap tricuspid punya fungsi ialah untuk menghalang darah mengalir semula ke dalam atrium kanan. Dia tidak mau bila darah tu sudah masuk di sini kecut, darah tu masuk balik. Dia tidak mau. Jadi di sini ada satu injap. Dia punya fungsi ialah menghalang pengaliran semula darah ke dalam atrium. Sini kecut, darah masuk. Lepas tu di sini bola akan kecut. So bila di bawah ini mengecut begitu, mengecut, darah akan masuk ke sini. Dia tidak akan kembali semula ke sini. So bila di bawah kecut, dia naik pergi peparu lah. So ini nama dia injap sabit. Okay. Ini nama dia injap sabit. Fungsi dia pun sama. Supaya dia kecut, darah tu tidak masuk semula ke dalam jantung. Sebab cecair kan boleh mengalir. Kalau kita tiada injap di sini, kita tidak dapat pastikan darah tu bila dia sudah naik, dia tidak akan turun balik. So fungsi injap sabit ialah memastikan darah mengalir dalam satu arah sahaja. Samalah tu lebih kuranglah ayat dia. Untuk menghalang darah mengalir semula ke dalam ventricle pun boleh. Untuk memastikan darah mengalir dalam satu arah pun boleh. So masuk pergi sini. Di peparu. Okay. So pergi peparu, tukar gas, masuk sini.
masuk melalui vena pulmonari. Yang first dia sampai adalah atrium kiri. Di sini ya. So, bila atrium kiri mengecut di atas ni mengecut, so darah tu akan masuk ke dalam sini. Injap bikuspid akan terbuka. Bila di atas ni mengecut, ini terbuka. Ini tertutup. Okay? Ini terbuka, ini tertutup. Bila di atas sini mengecut, terbuka, tertutup. So, darah akan masuk ke sini. Okay? Darah akan masuk ke ventricle kiri. Masuk ke ventricle kiri. Masuk ke ventricle kiri sini. So, sini sudah habis kecut kan? Bila darah sudah masuk, ini akan tertutup secara otomatik. So, di bawah, bila dia kecut di bawah ni, darah tu akan dipaksa masuk ke aorta sini. So, dia akan lalu di satu injap, nama dia injap sabit. Okay? Supaya bila darah tu masuk, dia tidak akan alir semula ke bawah. Bila di bawah kecut, dia naik, so darah tu akan keluar melalui aorta ke seluruh badan lah. Okay? So, apa yang penting dalam belajar struktur jantung ni ialah kamu perlu hafal semua label yang ada. Senang saja sebenarnya. Hafal dulu salur darah dia. Okay? Salur darah vena cava, arteri pulmonari, vena pulmonari, aorta. Lepas tu hafal dia punya injap. Injap yang masuk jantung ni ada dua jenis. Sebelah kanan nama dia tricuspid, sebelah kanan nama dia tricuspid, sebelah kiri nama dia bicuspid. Okay? And then yang keluar daripada jantung nama dia injap sabit. Okay? Bilik atas nama dia atrium, bilik bawah nama dia ventricle. Kalau dia di sebelah kanan, dia kanan lah. Kalau dia di kiri, nama dia atrium kiri ataupun ventricle kiri. Tengah-tengah ni septum. Okay. So, ada soalan yang saya akan bagi lepas ni. Ini untuk kamu belajar masa hujung minggu. Nanti soalan misalkan bagi hari masa ada kelas sains lah. Okay. Thank you. Bye.